Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan yang kamu belajar pada hari ini adalah kita masih lagi tajuk ketersamaan linear. Jadi, cikgu besarkan sikit. Okey. Jadi di bawah ketersamaan linear, hari ini kita belajar nombor 1. Kita belajar menerbitkan ketersamaan linear satu pembuat lebah, menyelesaikan ketersamaan linear satu pembuat lebah daripada situasi ataupun daripada masalah. 3. Kita selesaikan ketersamaan linear serentak. Baik, ketersamaan linear kita buat ulang kaji sedikit lah. Jadi ketersamaan linear adalah kita nak bandingkan dua kuantiti yang tak sama nilai. Sama ada kuantiti tu kita tahu atau kita tidak ketahui. Okey, ada yang diberi, kadang-kadang ada yang tidak diberi. Jadi yang kena ingat adalah kamu punya simbol akas ketersamaan. Okey. Ini adalah akas cikgu nak. Okey. Jadi yang pertama sekali kamu kena ingat akas ketersamaan. Dia punya simbol. Okey, apa maksud dia? Kalaulah lebih besar daripada. Okey. Dia punya maksud dia adalah lebih besar daripada. Besar daripada. Okey. Kalau anak panah dia tak ada sama dengan di bawah, jadi anak panah dia bulatan kosong. Okey, bulatan kosong dan tengok lebih besar. Dia ke kanan. Kalau lebih besar, bulatan kosong dan ke kanan. Okey, kalau kurang daripada. Kurang daripada. Okey, sama juga dia bulatan kosong dan dia ke kiri. Okey. Seterusnya besar dan sama dengan lebih besar atau sama dengan. Dia ada garis di bawah. Okey, ini bulatan dia. Okey, bulatan penuh. Okey, gelap dan ke kanan. Okey, kanan dia samalah panjang ke kecil pendek ke. Okey, dia anak panah dia ke kanan. Kalau kurang dan sama dengan. Kurang daripada dan sama dengan. Kurang daripada atau sama dengan. Okey, maksudnya dia ke kiri. Anak panah dia ke kiri dan bulatan kosong. Okey, maksudnya nilai tersebut tidak termasuk. Jadi kita tengoklah sebagai contoh, cikgu bagi kita bina dulu menerbitkan satu ketersamaan linear. Jadi contohlah di sini, jisim Zamri sekurang-kurangnya, ayat dia yang ni, sekurang-kurangnya 62. Okey, sekurang-kurangnya 62 kilogram. Jisim Zamri sekurang-kurangnya 62. Jadi maksud sekurang-kurangnya di sini adalah berat Zamri tidak boleh kurang daripada 62. Dia tidak boleh kurang. Jadi 50 tak boleh, 72 boleh. Jadi Zamri ni mesti lebih. Minimum. Sekurang-kurangnya maksudnya minimum. Mesti lebih. Adakah termasuk 62? Ya, termasuk 62. Lebih daripada 62 dan termasuk 62. Tetapi tak boleh kurang pada 62. Jadi 61 tak termasuk. Okey, 61 tak termasuk. Jadi katakan, kita tak tahu berat Zamri berapa. Katakan berat, jisim Zamri, berat Zamri, kita namakan dalam Z. Jadi berat dia Z lebih dan sama dengan, lebih besar dan sama dengan 62 kilogram. Okey.
perbelanjaan bulanan Shima lebih daripada. Jadi lebih daripada mestilah lebih besar. Adakah dia sama dengan 800? Tidak ketahui. Kita tidak ada apa-apa maklumat daripada situasi ini. Jadi kita tulis, katakan perbelanjaan Shima, kita katakan perbelanjaan Shima tu kita tak tahu. Katakan okey, perbelanjaan okey adalah P. Jadi P lebih daripada 800 ataupun P lebih daripada RM 800. Okey, sekarang kita tengok ni jarak antara rumah Zali ke sekolah kurang daripada. Jadi kita ada perkataan kurang daripada. Jadi kurang daripada simbol dia yang ini. Okey, sama yang macam di atas kurang daripada itu adalah simbol dia. Adakah kita tahu sama dengan, adakah termasuk dengan 500? Adakah dalam situasi itu ada maklumat menunjukkan dia kurang daripada dan sama dengan? Tak ada kan? Jadi kita katakanlah, kita bina, kita nak menerbitkan kata samaannya, katakan jarak J. Jadi kita tidak tahu jarak itu. Yang ni kita tidak tahu pembelanjaan. Yang ni kita tak tahu jisim. Jadi J dia kata kurang daripada 500 meter. Okey. Jadi itu antara cara kita nak keluarkan menerbitkan ketersamaan. Okey, ini antaranya minimum. Okey, ada lagi satu maksimum. Kalau maksimum kurang daripada. Okey, maksimum kurang daripada. Okey. Kalau ini minimum, kata kunci untuk maksimum dan termasuk adalah antaranya kata kunci cikgu bagi ya. Kata kunci bagi kurang daripada dan termasuk. Okey, antaranya adalah maksimum. Okey. Perkataan maksimum itu adalah kurang dan termasuk. Okey, kita tengok pula yang kedua, kita belajar cara menyelesaikan ketersamaan linear satu pemilih ubah daripada situasi. Okey, ni situasi dia panjang sikit. Syamim dia ada RM 1,500 dalam akaun dan memerlukan sekurang-kurangnya. Okey, maksudnya sekurang-kurangnya ni minimum. Jadi lebih daripada dan termasuk RM RM3,300 untuk membayar wang pendahuluan. Okey, kereta dia. Berapakah nilai minimum yang perlu disimpan setiap bulan selama setahun, setiap bulan selama setahun jika Syamim, ini ada selama setahun ni. Cikgu tambah sikit. Selama setahun jika Syamim, cikgu tambah di sini Okey. Selama setahun jika Syamim ingin mengumpulkan wang pendahuluan keretanya selama setahun. Okey. Jadi dalam masa setahun kita tahu satu tahun dia ada 12 bulan. Okey. Berapa bulan dia nak kena simpan tu? Jadi ini adalah kita punya pemboleh ubah, kita punya anu dalam masa setahun berapa bulan. Jadi bilangan bulan untuk disimpan penyimpanan untuk penyimpanan wang pendahuluan, bilangan bulan simpanan. Okey, cikgu katakan X. Katakan bilangan bulan simpanan X. Okey, adalah X. Jadi dia ada dalam duit dalam bank dia RM15,000.
1,500. Okey. Tambah dengan 12 bulan X. Okey, berapa dalam masa setahun ni? 12 bulan lebih dan sama dengan 3,300. Okey, berapa kali bulan dalam setahun tu kita akan dapat 1,300. Jadi di sini kita selesaikanlah 12X lebih dan sama dengan 3,300 tolak 1,500. Jadi 3,300 tolak 1,500, kamu akan dapat 1,800. Okey, 12X. Jadi berapa bulan? Jadi X bahagi 12 bulan. 1,800 bahagi 12 bulan. Okey, dia perlukan lagi 1,800. Jadi bahagi 12 bulan. Dia kena simpan sekurang-kurangnya. Okey. RM 150 setiap bulan. Okey. Okey, kita nak selesaikan persamaan linear serentak. Jadi, persamaan linear serentak, namanya serentak maksudnya kita ada dua persamaan. Okey. Linear serentak mesti ada dua persamaan. Okey. Mana persamaan pertama? Ini adalah persamaan pertama P1. Ini adalah persamaan kedua P2. Jadi, kita nak cari nilai yang mungkin bagi X. Di sini, okey, adalah kita punya objektif, kita nak cari nilai yang mungkin bagi anu. Okey. Sama dengan anu dia mungkin Y, mungkin W, mungkin X. Jadi nilai yang mungkin bagi anu. Di sini anu dia X. Jadi kita selesaikan dahulu persamaan yang pertama. Yang ni yang pertama. X tolak 14 kurang daripada dan sama dengan 7 tolak 2X. Okey, di sini kita ada satu pun boleh ubah. Okey, dan ada dua. Okey, yang ni. Jadi kita selesaikanlah. Jadi cikgu nak X tambah 2X kurang daripada 7 tambah 14. Okey, 7 tambah 14, cikgu akan dapat 21. X tambah 2X dapat 3X. Jadi X 21 bahagi 3X. Okey, kurang dan sama dengan kurang daripada dan sama dengan 7. Okey, ini bagi persamaan yang pertama. Tengok persamaan yang kedua pula. Okey, kita ada X tambah 18 lebih dan sama dengan 2 tolak 7X. Okey, kita selesaikan dulu. X tolak tambah 7X lebih daripada 2 tolak 18. Okey, 2 tolak 18 kita akan dapat negatif 16. Di sini kita akan dapat. Okey, 7 tambah X tambah 7X, 8X. Jadi di sini kita akan dapat X lebih daripada negatif 16 bahagi 8. Jadi X sama dengan X lebih daripada dan sama dengan negatif 2. Okey, jadi nilai yang mungkin kita kena bina satu garis nombor. Kita bina satu garis nombor yang mungkin dia negatif 2 dan 7. Okey, sebab negatif 2 ni lebih kecil daripada 7. Jadi 7 cikgu buat jauh sikit lah. Okey, padamlah cepat sikit. Okey, macam ni ya. Okey, sekali lagi. Kita kena, untuk dapatkan nilai yang mungkin bagi anu, kita kena bina satu garis
nombor. Okey, satu garis nombor. Jadi di sini negatif 2. Cikgu letak sini sifar supaya cikgu boleh baca. Okey, di sini 7. Okey. Di sini mungkin 1, di sini mungkin negatif 2. Okey. Jadi dia kata X lebih besar dan sama dengan. Bila ada sama dengan tu dia gelap. Dia lebih besar. Dia ke kanan. Jadi 7 kurang daripada X. Jadi kurang dan sama dengan 7. Dia ke kiri. Okey, di sini ke kiri. Yang ini ke kanan. Sebab lebih besar. Jadi yang ini, okey, iaitu okey, bahagian sepunya adalah nilai yang mungkin bagi anu. Jadi apakah nilai yang mungkin bagi anu? Di sini termasuklah negatif 1. Selepas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi X, nilai yang mungkin bagi X. X adalah lebih besar dan sama dengan 2. X adalah lebih kecil dan sama dengan 7. Nilai yang mungkin bagi X. X mungkin. Okey, X mungkin nilai dia termasuk adalah negatif 2 sebab dia gelap. Dia termasuk negatif 2, negatif 1, sifar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Kalau tidak termasuk, sebagai contoh di sini, dia tidak termasuk. Okey, di sini tidak termasuk. Maknanya sampai infinity, sampai kalau semakin banyak nombor yang makin banyak. Kalau nombor yang makin kecil, jadi nombor yang makin kecil. Tapi di sini dia cakap dia termasuk 7, ni termasuk negatif 2. Jadi negatif 2, 1, 2, 3, 4. Okey. Okay. Ini adalah kita panggil bahagian yang sepunya. Jadi bahagian yang sepunya itu adalah nilai X yang mungkin. Kalau bagi linear serentak.